Hi everyone, today we are going to present about a topic, interpret and employment in economic. So my group members are Muhammad Fazrul Aiman bin Muhammad Khairi, Nurul Afifah binti Zamri, me, Diwashni anak perempuan Katiravel, and lastly Nurul Farah Nadia binti Nur Hamzah. Definition of unemployment. Labor force. Labor force bermaksud individu yang berumur 16 tahun tidak terlibat dalam institusi dan mereka employed atau belum bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Individu yang tidak terlibat sebagai labor force adalah student, suri rumah, pesara dan discouraged worker. Kedua, full employment. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. My name is Muhammad Fazrul Aiman bin Muhammad Khairi, number matrik 02DAT20F2007. I would like to present about types of unemployment, jenis-jenis pengangguran. Setelah mana yang kita tahu di Malaysia terdapat kurang daripada 4.0% guna tenaga penuh. Jadi mengapa pengangguran sering berlaku sehingga hari ini? Jadi saya ingin membentangkan jenis-jenis pengangguran. Okey. Yang pertama, pengangguran geseran, lebih dikenali sebagai pengangguran cairan, ialah pengangguran biasa. Pekerja ini mungkin menganggur buat sementara waktu untuk jangka masa yang singkat. Ia berlaku apabila individu memilih pekerjaan kerjaya dan lokasi. Kadang-kadang orang sanggup menganggur sementara menunggu kerja lain dan bukan kerana tidak mampu mencari kerja. Masalah insentif juga boleh menyebabkan pengangguran geseran kerana setengah orang yang aktif mencari pekerjaan baru mungkin memilih untuk tidak menerima pekerjaan bergaji.
jika mereka percaya sistem cukai dan faedah akan mengurangkan peningkatan bersih dalam pendapatan daripada mengambil kerja. Apabila ini berlaku, terdapat ketidaktentuan bagi penganggur untuk menerima kerja. Yang kedua, circle unemployment, iaitu pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran ialah pengangguran sukarela kerana kekurangan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan. Ini juga dikenali sebagai pengangguran kekurangan permintaan. Ia disebabkan oleh keadaan ekonomi yang naik dan turun akibat penurunan dalam kitaran perniagaan atau kemelesetan. Terdapat kejatuhan dalam permintaan agregat yang membawa kepada kehilangan keluaran negara dan guna tenaga sebenar, dan kelembapan boleh menyebabkan perniagaan memberhentikan pekerja kerana mereka kurang yakin bahawa permintaan akan pulih. 3. Structural unemployment, pengangguran struktur. Pengangguran struktur wujud apabila terdapat perubahan struktur dalam sesebuah negara. Ini berlaku kerana komposisi tenaga buruh tidak bertindak balas dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang berubah. Perubahan teknologi atau persaingan daripada barangan import dan sebagainya. Pekerja mendapati bahawa kemahiran, bakat dan pengalaman mereka sudah lapuk dan tidak diingini disebabkan oleh perubahan dalam teknologi dan permintaan pengguna. Seorang pekerja kehilangan pekerjaan kerana pekerjaan itu bukan lagi sebahagian daripada struktur ekonomi dan mereka tidak mempunyai kemahiran dan kelayakan yang sesuai untuk pekerjaan hari ini. Dan keperluan perniagaan. Keempat, technological unemployment, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ialah sejenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam teknik pengeluaran. Perubahan teknologi berlaku secara berterusan dan terdapat keperluan untuk tenaga buruh untuk memastikan diri mereka dikemaskini dan responsif terhadap perubahan ini. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, ramai pekerja yang tidak mahir dan berpendidikan tidak mencukupi diberhentikan kerana mekanisasi moden. Yang kelima, casual and seasonal unemployment, pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim ialah sejenis perubahan bermusim yang tetap dan pekerjaan atau permintaan buruh. Ia timbul disebabkan oleh variasi bermusim dalam aktiviti industri tertentu. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan iklim atau perubahan dalam fashion atau oleh sifat semula jadi industri itu sendiri. Dalam jenis pekerjaan ini, tenaga buruh digunakan pada masa-masa tertentu dan menganggur pada masa lain. Ia memberi kesan kepada industri tertentu lebih daripada yang lain seperti catering dan masa lapang, pembinaan, peruncitan, pelancongan dan pertanian. Satu contoh ialah seorang nelayan yang tidak dapat menangkap ikan pada musim sejuk atau dalam cuaca hujan. Nombor 6, disguised or hidden unemployment, iaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ialah sejenis pengangguran yang terdapat di negara-negara Asia dan Afrika yang mundur dan terbelakang. Ia merujuk kepada pengangguran beramai-ramai dan pengangguran yang berlaku dalam sektor pertanian negara kurang membangun disebabkan terlalu ramai penduduk. Yang ketujuh, pengangguran sisa adalah sejenis pengangguran yang disebabkan oleh faktor peribadi seperti usia tua, kecacatan fizikal atau mental, sikap kerja yang lemah dan latihan yang tidak mencukupi. Nombor 8, pengangguran gaji sebenar. Pengangguran gaji sebenar dianggap sebagai akibat daripada gaji benar yang melebihi tahap penjelasan pasaran yang membawa kepada lebihan bekalan buruh. Sesetengah ahli ekonomi percaya bahawa risiko gaji minimum mewujudkan pengangguran dalam industri di mana persaingan antarabangsa daripada pengeluar kos buruh rendah adalah teruk. Setakat ini, terdapat sedikit bukti bahawa gaji minimum
telah mewujudkan peningkatan pengangguran pada skala yang dikhawatiri. Sesetengah ahli ekonomi percaya bahawa pengangguran boleh diwujudkan jika gaji minimum negara diletakkan terlalu tinggi. Assalamualaikum and hi, my name is Nurul Farah Nadia binti Nur Hamzah. My matrix number is 02D8020F2058. Today I want to continue the presentation and explain about effect of unemployment and how to calculate unemployment rate. Alright, there is 4 types of effect of unemployment, which is negative effect on the economy, individual, society and also government. Let's go through one by one. Alright, for negative effect on the economy, the first one is ruin the economic growth, iaitu merosakkan pertumbuhan ekonomi. Kadar pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan pengurangan keuntungan. Keuntungan yang rendah akan mengurangkan minat pelabur untuk membuat pelaburan baru. Ianya juga akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Alright, the second one is wastage of production resources, iaitu pembaziran sumber pengeluaran. Pembaziran sumber menyebabkan pengeluaran-keluaran jauh lebih rendah daripada keluaran berpotensi. Ini mengakibatkan firma mengalami ketidakcekapan dalam pengeluaran, dan keadaan ini juga merendahkan kapasiti pengeluaran semasa dan dengan itu menghalang pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. The third one is fall in national per capita income, iaitu kejatuhan dalam pendapatan per kapita negara. Pengangguran menyebabkan pendapatan negara yang dicapai lebih rendah daripada potensi pendapatan negara. Pengangguran juga mengakibatkan pungutan cukai yang lebih rendah, justeru jatuh dalam pendapatan per kapita negara. Alright, the next effect is negative effect on the individual, iaitu kesan negatif terhadap individu. The first one is loss of livelihood and income, iaitu kehilangan mata pencarian dan pendapatan. Bagi negara yang tidak mempunyai program insurans pengangguran, individu mesti bergantung pada simpanan masa lalu atau meminjam daripada saudara mara dan juga rakan untuk terus hidup. Ianya juga akan menjejaskan kehidupan mereka kerana mereka tidak mampu untuk mempunyai pendapatan yang stabil dan juga untuk membeli keperluan asas. Alright, the next one is loss of job skill, iaitu kehilangan kemahiran kerja. Sesetengah kemahiran hanya boleh dikekalkan jika ia diamalkan dengan kerap. Pengangguran jangka panjang mungkin menyebabkan kemahiran seseorang individu itu merosot dan akibatnya produk tempatan tidak dapat bersaing dengan produk luar yang jauh lebih murah dan juga berkualiti. Alright, the third one is loss of confidence, iaitu hilang keyakinan. Percubaan yang gagal untuk mendapatkan pekerjaan akan menghakis keyakinan tenaga buruh atau seseorang individu. Mereka yang menganggur juga mungkin mengalami kemurungan kerana pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh daripada institusi pendidikan tidak dapat diaplikasikan untuk menyara kehidupan mereka dan keluarga. Right. The third effect is negative effect on society, iaitu kesan negatif terhadap masyarakat. The first one is family dispute, iaitu pertikaian keluarga. Pengangguran akan menyebabkan isi rumah kehilangan pendapatan yang digunakan untuk menampung kehidupan berkeluarga. Kesannya hubungan kekeluargaan akan terjejas dan juga musnah. Kanak-kanak juga akan dibiarkan tanpa pendidikan dan kemudahan kesihatan yang sewajarnya. Dalam masa jangka panjang, ia akan menimbulkan masalah kemiskinan dan terus diwarisi oleh generasi akan datang. Alright, the next one is social problem, iaitu masalah sosial. Pengangguran yang berterusan akan menimbulkan kesan sampingan yang tidak sihat seperti dipaksa melakukan aktiviti haram untuk mendapatkan wang. Right. The next one is low standard of living, iaitu taraf hidup yang rendah. Taraf hidup yang adalah lebih rendah mencerminkan masalah pengukuran kemiskinan yang cenderung dan juga bersifat relatif dan menggambarkan bagaimana pengagihan pendapatan boleh menyembunyikan taraf hidup yang sebenar. Alright. The next one is negative effect on the government, iaitu kesan negatif terhadap kerajaan. The first one is threat to political stability, iaitu ancaman kepada kestabilan politik. Pengangguran jangka panjang atau berterusan boleh menimbulkan huru-hara dan kerajaan akan mendapat tekanan dan menerima kritikan dari pelbagai pihak. The next one is increase in crime rate, iaitu
peningkatan kadar jenayah. Akibat ketidakstabilan keluarga dan kemiskinan, orang ramai akan melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti penipuan, penyeludupan, aktiviti pasaran gelap, kecurian dan sebagainya. The next one is drop in government revenue, iaitu penurunan hasil kerajaan. Pengangguran menyebabkan kerugian hasil kerajaan yang diperoleh daripada cukai peribadi kerana ramai yang menyertai golongan menganggur. Seterusnya, squatters problem ataupun masalah setinggan. Apabila pendapatan hilang, orang ramai tidak lagi mampu membeli kemudahan asas. Mereka mungkin terpaksa membeli rumah yang lebih murah sekaligus mewujudkan lebih banyak pendapatan setinggan. Alright, next is social and political problem, iaitu masalah sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang perlahan dan kadar penggunaan yang tinggi akan menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk terhadap kerajaan. Kritikan dan tuntutan akan dibuat kepada kerajaan dan demonstrasi mungkin berlaku selain daripada masalah sosial lain seperti kecurian dan juga rompakan. The last one is decline of government development activities, iaitu kemerosotan aktiviti pembangunan kerajaan. Pembangunan akan menyebabkan penurunan hasil kerajaan melalui kutipan cukai pendapatan peribadi kerana sebahagian rakyat tidak mempunyai pekerjaan maupun pendapatan. Alright, the next one is how to calculate unemployment rate. Right, untuk calculate unemployment rate ni, just ikut dia punya formula, iaitu number of unemployed divide dengan labor force darab dengan 100%. Okay, macam yang anda boleh lihat, ada contoh soalan. Dia dah bagi semua dalam table, total population, labor force, employed person, number of unemployed. Okay, daripada table ni dia bagi year 2007 and year 2008. So kita boleh carilah unemployment rate for year 2007 and 2008. Okay, untuk cari unemployment rate untuk tahun 2007, just masukkan je lah ikut formula. Total employment 351.4 bahagi dengan labor force 10,885.9 darab dengan 100%. So dapat 3.23%. Untuk 2008 sama juga ikut je formula. Total unemployment 368.5 bahagi dengan labor force 11,028.1 darab dengan 100%. So dapat 3.34%. Alright, itu saja. Next saya akan pass kepada kawan saya Nurul Afifah. Assalamualaikum, nama saya Nura Afifah binti Zamri, nombor matrik saya 02 DAT 20F2026. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang method of unemployment yang bermaksud langkah mengawal pengangguran. Langkah yang pertama adalah monetary policy, iaitu dasar monetary. The government may practice expansionary monetary policies which increase money supply in the economy. Yang bermaksud kerajaan mungkin mengamalkan dasar monetary mengembang yang meningkatkan penawaran wang dalam ekonomi. Yang pertama adalah open market operation, purchase of security or short-term bonds. Yang bermaksud operasi pasaran terbuka, pembelian security dan bond jangka pendek. Bank pusat boleh membeli bond jangka pendek atau security dan pembendarahan kerajaan bil daripada individu serta institusi. Pembelian security boleh meningkatkan bekalan wang dan meningkatkan kuasa beli individu dan firma. Yang kedua adalah lowering the reserve requirement, yang bermaksud menurunkan keperluan reserve. Keperluan reserve merujuk kepada jumlah reserve bank perdagangan yang perlu disimpan di bank pusat. Semasa tempoh pengangguran, bank pusat mengurangkan keperluan reserve ini untuk meningkatkan sumber tunai bank perdagangan. Yang ketiga adalah lowering the discount rate, yang bermaksud menurunkan kadar diskaun. Kadar diskaun juga dikenali sebagai kadar bank. Penurunan kadar diskaun diikuti dengan penurunan kadar faedah lain yang membawa kepada peningkatan pinjaman dan peningkatan pelaburan oleh ahli perniagaan swasta. Yang keempat adalah lowering the interest rate,
yang bermaksud menurunkan kadar faedah. Bank pusat boleh memujuk bank perdagangan untuk menurunkan kadar faedah mereka ke atas deposit daripada orang ramai. Tindakan daripada bank perdagangan ini akan mengurangkan tahap simpanan dan meningkatkan pembelian barangan perkhidmatan daripada orang ramai. Langkah yang kedua adalah fiscal policy yang bermaksud dasar fiskal. The government may practice expansionary fiscal policy through taxation and public expenditure. Yang bermaksud kerajaan boleh mengamalkan dasar fiskal mengembang melalui cukai dan awam pembelanjaan. Yang pertama adalah decrease in tax yang bermaksud penurunan cukai. Kerajaan perlulah menurunkan cukai ke atas masyarakat. Contohnya cukai jualan, cukai perkhidmatan dan cukai lain. Untuk meningkatkan pembelanjaan penggunaan rakyat, pengurangan cukai perniagaan dan korporat akan mengelakkan peningkatan dalam pelaburan dan dengan itu pekerjaan akan meningkat. Yang kedua adalah increase in government expenditure yang bermaksud peningkatan dalam pembelanjaan kerajaan. Peningkatan dalam pembelanjaan kerajaan akan secara langsung mempengaruhi permintaan agregat. Sebagai contoh, kenaikan gaji penjawat awam mewujudkan lebih banyak projek pembangunan yang boleh mengurangkan pengangguran. Langkah yang ketiga adalah direct control policy yang bermaksud langkah kawalan terus. Besides monetary and fiscal policy, some direct control measures are taken to control unemployment. Yang bermaksud selain dasar monetary dan fiskal, beberapa langkah kawalan langsung diambil untuk mengawal pengangguran. Yang pertama adalah training and technical education yang bermaksud latihan dan pendidikan teknikal. Lebih banyak latihan dan pendidikan harus disediakan untuk individu yang menghadapi kesukaran mendapat pekerjaan. Yang kedua adalah development of new land yang bermaksud pembangunan tanah baharu. Membangunkan tanah baharu dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk yang tinggal di luar bandar. Yang ketiga adalah job creation in various sector of an economy yang bermaksud penciptaan pekerjaan dalam pelbagai sektor ekonomi. Lebih banyak peluang pekerjaan boleh diwujudkan jika terdapat kepelbagaian dalam sesebuah ekonomi. Jika semua sektor dalam ekonomi seperti pengangkutan, kewangan, insurans, perkhidmatan, pelancongan, pembinaan, pembuatan dan lain-lain berkembang, ia akan mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan dengan itu mengurangkan pengangguran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.